Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Syazwani Nurhayati dalam segmen Falsafah Pendidikan. Segmen ini kita akan membongkar berkenaan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Tak tahu? Jom. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya Wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti mana yang kita lihat dengan paparan video sebentar tadi yang telah diucap oleh Yang Berhormat Dr. Masri Malik, Menteri Pendidikan pada tahun 2009 berkenaan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini saya perjelaskan lagi apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan secara menyeluruh. Baik, berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan ini, setiap aktiviti pendidikan yang hendak dijalankan, yang hendak diadakan adalah untuk mencapai intipati utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Maksudnya di sini, apapun yang hendak dilaksanakan dalam sistem pendidikan harusnya bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, ketetapan falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana apa? Kerana pendidikan di Malaysia ini adalah merupakan satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Usaha ini adalah untuk melahirkan, untuk mewujudkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran kepada keluarga, masyarakat dan negara. Seperti yang dijelaskan dalam video sama juga, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Ini merupakan satu teori yang hendak direalisasikan bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya kita akan melihat dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah nama sebelum falsafah pendidikan kebangsaan ini, apakah nama yang dipanggil terhadap sistem pendidikan falsafah pendidikan kebangsaan, dan bilakah tahun dikupannya falsafah pendidikan kebangsaan ini. Seterusnya kita juga akan melihat kepada apakah tujuan dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dibentuk, dan akhirnya kita akan melihat kepada implikasi atau kesan falsafah pendidikan kebangsaan kepada sistem pendidikan guru di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini memberikan pendedahan kepada pelajar
mengenai konsep pendidikan kebangsaan, penyataan falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat pendidikan negara dan nilai-nilai murni. Okey, ini merupakan perkara yang perlu ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, guru boleh meningkatkan kefahaman dan memahami secara lebih jelas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, sekaligus dapat memahami dan mengaplikasikan amalan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu adalah merupakan satu faktor yang telah ditubuhkannya falsafah pendidikan kebangsaan ini agar guru-guru dapat menilai ataupun melaksanakan nilai-nilai murni di dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di dalam bidik darjah ketika di sekolah. Pada permulaannya, falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah dikenali sebagai falsafah pendidikan negara yang setelah itu telah digubal pada tahun 1988 mengikut berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara. Maksudnya dekat sini, sebelum lama-lama bagi falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah falsafah pendidikan negara. FPK ini adalah menggariskan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan. Dia hanya memfokuskan tentang bidang pendidikan lah. Dan ia adalah menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai integriti keseluruhan yang jelas dan logik. Seterusnya kita akan melihat kepada apakah tujuan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia adalah merupakan satu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Apakah pula peranan guru dalam merealisasikan FPK? Maksudnya apakah tugas guru ni untuk menjadikan hasrat ataupun konsep dasar FPK ini terlaksana dengan baik. Yang pertama, guru perlulah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan kandungan mata pelajaran. Maksudnya seorang guru itu perlulah melengkapkan diri dia mengetahui berkenaan tentang pengetahuan am lah dan kandungan-kandungan mata pelajaran mengikut dasar FPK. Yang kedua, mengamalkan PDP yang dapat mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, pada masa kini banyak teknik ataupun psikologi pendidikan yang telah guru pelajari yang perlu guru terapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dari segi pedagogi, dalam pelaksanaan pengajaran, dari segi pentaksiran dalam bidik darjah, semua itu perlu dititik beratkan oleh guru pada masa kini. Hal ini dapatlah dilaksanakan, maksudnya dapatlah untuk merealisasikan FPK ni bertepatan dengan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Yang ketiga, menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar dengan mempelbagaikan strategi, kaedah dan teknik PDP seperti yang diterangkan tadi lah. Maksudnya dari segi kaedah pengajaran yang dilaksanakan oleh seseorang guru. Dan yang terakhir adalah dengan memberi tugasan atau peluang kepada pelajar untuk mengetahui tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. Seterusnya, apakah pula implikasi ataupun kesan falsafah pendidikan kebangsaan ini kepada pendidikan guru? Yang pertamanya kita lihat dari segi kurikulum sekolah itu sendiri, yang mana akan berlakunya perubahan daripada segi sukatan subjek yang berteraskan kepada program bersepadu seperti kurikulum bersepadu sekolah rendah KPSR bagi sekolah-sekolah rendah dan kurikulum
bersepadu sekolah menengah bagi sekolah menengah KPSM. Itu dari segi sudut kurikulum sekolah. Yang kedua iaitu perubahan, dari segi perubahan iklim. Iklim maksudnya suasana sekolah tu. Seharusnya sekolah yang akan melahirkan sekolah yang kondusif, maksudnya selesa dari berbagai sudut, infrastruktur, dari segi persekitaran. Juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. Apa perkaitannya? Di sini lihat yang mana akan menarik minat anak pelajar ni lah untuk datang ke sekolah, untuk belajar di sekolah dalam keadaan yang selesa, persekitaran yang nyaman, keadaan yang tenang, infrastruktur yang lengkap. Itu menjadikan pelajar ini memberikan semangat untuk mereka datang ke sekolah pada setiap hari untuk belajar. Implikasi atau kesan yang seterusnya adalah kita dapat lihat FPK ini akan menyebabkan perubahan dari segi peribadi seorang pendidik itu selari dengan pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profesion bagi mencapai tujuan dan matlamat FPK. Bila mana seorang guru itu melaksanakan seperti dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam FPK ini, iaitu dari segi penonjolan terhadap nilai-nilai murni di dalam diri mereka, maka visi positif seorang guru itu akan terlaksana lah. Akan kita dapat lihat melalui sikap pribadi seorang pendidik itu. Hal ini juga akan mengubah PDP, pengajaran dan pembelajaran seorang guru itu seterusnya akan melahirkan pendidik yang inovatif, berpengetahuan luas, berakhlak mulia dan berketerampilan. Bila mana nilai-nilai murni itu diterapkan di dalam diri seorang guru. Seterusnya, FPK ini juga akan menyebabkan berlakunya perubahan, seperti mana perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar ini mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek, rohani, emosi, sosial, jasmani jasmani secara seimbang. Apakah yang dimaksudkan dengan mengembangkan potensi pelajar pula? Maksudnya sebagai contoh di dalam PDP, dalam kelas, guru memainkan peranan dalam melahirkan minat anak pelajar melalui sumbangsaran, kaedah pembelajaran sumbangsaran, yang mana guru melakukan teori pembelajaran konstruktivis, iaitu anak pelajar ini menimbulkan atau melaksanakan pembelajaran mengikut pengetahuan mereka sendiri, yang mana anak pelajar ini yang membina pengetahuan dan pembelajaran tersebut. Maksudnya mereka inilah yang akan memberi pandangan, pendapat ketika di dalam kelas. Maksudnya dari situlah akan melahirkan anak pelajar yang berkeyakinan diri, yang akan lebih berpotensi untuk berjaya di masa akan datang. Jadi FPK ini akan terlaksana dengan baiklah jika para pelajar juga memainkan peranan mereka dalam melaksanakan dasar-dasar pelaksanaan FPK. Dah jelas kan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Jadi, seterusnya kita masuk pula kepada falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru. Baik, apa pula yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan guru? Okey, seterusnya kita akan melihatlah apa yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan guru dari segi juga sejarah falsafah pendidikan guru ini ditubuhkan, dilaksanakan, dan apakah matlamat falsafah pendidikan guru serta implikasi terhadap pelaksanaan falsafah pendidikan guru. Di samping itu, kita akan menelusuri berkenaan tentang SGM, iaitu Standard Guru Malaysia, yang mana itu merupakan panduan yang bagi seseorang guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan guru. Yang ini bermakna SGM itu sebagai garis panduan untuk guru itu dalam melaksanakan apa yang bertepatan dengan falsafah pendidikan guru itu. Contohnya
bagaimana guru perlu melaksanakan dari segi keterampilan, dari segi pendidikan, cara pengajaran dan pembelajaran, semuanya ada di dalam SGM, Standard Guru Malaysia. Jadi kita akan melihat dengan lebih jelas pada selepas ini. Apa itu falsafah pendidikan guru? Baik, falsafah pendidikan guru FPG yang telah dikupas sebagai panduan dalam pelaksanaan FPK. FPK menggariskan jenis guru yang diperlukan oleh negara bagi merealisasikan kandungan FPK yang idea. Seperti yang diterangkan pada permulaan, yang mana falsafah pendidikan kebangsaan ini menggariskan guru-guru yang berketerampilan, berpendirian yang baik, pendidik yang dari segi memberikan visi dan motivasi. Okey, jadi FPK ini dia berkait dengan FPG yang mana menggariskan jenis guru yang diperlukan oleh negara berdasarkan FPK. Jadi FPG ni untuk melaksanakanlah, untuk melahirkan ataupun menjadikan guru itu selaras dengan dasar-dasar yang diperlukan oleh FPG. FPG ni bermaksud guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara serta menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan disiplin. Ini merupakan apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan guru yang perlu diterapkan di dalam diri seorang guru, yang berkaitan dengan FPK juga, yang mana yang diperlukan mengikut dasar-dasar FPK, falsafah pendidikan kebangsaan. Kita lihat pula berkenaan tentang sejarah falsafah pendidikan guru. Okey, sejarah falsafah pendidikan guru ini telah dikubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia ini tidak mempunyai satu falsafah yang nyata dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru ni yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak pada tahun 1956. Selain itu, laporan Rahman Talib 1961. Selain itu juga mengikut Akta Pelajaran atau Rukun Negara, Dasar Pelajaran dan Rancangan Malaysia. Sebelum tertubuhnya falsafah pendidikan guru ini, inilah perkara-perkara yang ada dalam pendidikan guru ni, yang ada laporan yang ada dalam pendidikan guru sebelum terbentuknya falsafah pendidikan guru. Maksudnya tak ada bentuk dokumentasi yang tetap, yang nyata sebelum tertubuhnya falsafah pendidikan guru. Menurut sejarah falsafah pendidikan guru, pada tahun 1979, laporan Jawatankuasa Kabinet telah menetapkan hala tuju pendidikan guru di Malaysia, iaitu dengan menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat. Sehubungan itu, pada tahun 1982 pula, Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi bahagian pendidikan guru telah mengkubal dan mendokumentasikan falsafah pendidikan guru untuk menjadikan sebagai rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Berikut merupakan sejarah berkenaan tentang falsafah pendidikan guru. Jadi di sini adalah pendetilan atau berkenaan tentang implikasi terhadap falsafah pendidikan guru. Yang pertama adalah kesannya untuk mengamalkan kemahiran profesional, iaitu kemahiran pendidikan guru lah, dari segi profession.
sebagai seorang guru. Yang kedua, menentukan cara setiap murid belajar dengan kaedah yang sesuai. Macam mana pelaksanaan PDP dalam kalangan anak pelajar. Yang ketiga, terdorong untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Ini juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan implikasi terhadap falsafah pendidikan guru. Yang keempat, berpegang teguh kepada agama. Al-walidin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu penting untuk mengenal Allah, yang mana setiap apapun pegangan kita dalam kehidupan ini mestilah berpegang teguh kepada agama, iaitu agama Allah. Yang kelima, berusaha meningkatkan penguasaan dalam bidang ICT. Dan yang keenam, berusaha menjadi contoh teladan dan role model yang terbaik. Ini merupakan implikasi yang paling penting yang menekankan kepada prinsip falsafah pendidikan guru. Baik, penjelasan yang detail berkenaan tentang implikasi falsafah pendidikan guru. Yang pertama iaitu mengamalkan kemahiran profesional. Macam mana kaedah guru ini mengamalkan kemahiran profesional adalah dengan guru yang berkemahiran profesional ini memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak mulia. Yang kedua, membawa pendidikan negara ke arah pendidikan yang bertaraf dunia. Dengan kemahiran seorang guru itu pastinya akan membentuk pendidikan negara yang lebih cemerlang, yang lebih berjaya di peringkat bertaraf dunia. Yang ketiga, para pelajar mestilah diajar untuk menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk melahirkan pelajar yang terdidik untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai intelektual yang tinggi dalam menghadapi era. Implikasi yang kedua adalah dengan menentukan cara setiap murid belajar dengan kaedah yang sesuai. Setiap guru ini hendaklah berperanan, iaitu dengan mahir dalam penggunaan kaedah dan teknik mengajar untuk menyampaikan isi pelajaran dengan cara yang berkesan, kerana pemilihan kaedah dan teknik mengajar yang bersesuaian akan menjamin keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektif pembelajaran akan tercapai pada tahap yang optimum. Yang kedua, guru juga perlu membuat penilaian dan menghargai perbezaan setiap individu ini kerana setiap daripada mereka itu mempunyai perbezaan dalam menentukan cara setiap individu itu belajar sehingga memberikan pengalaman pembelajaran kepada setiap pelajar yang mempunyai kepelbagaian dalam proses pembelajaran. Ialah setiap individu tu, setiap pelajar ni tidak mempunyai kebolehan yang sama dalam mempelajari sesuatu pembelajaran. Ada setengah pelajar ini dia cepat menguasai, ada yang lambat sedikit dalam penguasaan. Jadi guru inilah berperanan dalam menentukan cara dan kaedah serta teknik dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut. Guru perlu bijaklah untuk mengatur strategi, untuk menggunakan teori pembelajaran yang berkesan, yang mengikut tahap setiap individu pelajar tersebut. Implikasi yang seterusnya adalah terdorong untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Yang mana penerokaan ilmu melalui internet dalam bahasa Inggeris secara tidak langsung akan menjadikan seseorang guru itu bersifat lebih terbuka dan dapat mengakses ilmu yang pelbagai. Ialah maksudnya kat sini, bila mana kita untuk celik IT, untuk mengetahui ilmu baru, kebanyakan artikel-artikel, maksudnya dari segi pengetahuan ini berkenaan tentang ICT masa kini lebih mendorong kepada penggunaan bahasa Inggeris yang banyak. Jadi advantage lah, memberikan orang cakap satu kelebihan jika seseorang guru itu menguasai bahasa Inggeris yang dengan baik. Yang seterusnya adalah seseorang guru itu akan berfikiran luas sehingga dapat meningkatkan keyakinan dirinya untuk mengajar dalam bahasa Inggeris dengan baik. Kita tidak boleh menyempitkan bahawa, sebagai contoh, jika seseorang guru itu hanya mengajar atau bidangnya hanya kepada pendidikan Islam, bahasa Melayu, sejarah, dia tidak perlu untuk mahir dalam bahasa Inggeris. Itu tidak bertepatan dengan FPG, falsafah pendidikan guru.
Seharusnya guru itu sentiasa berlapang dada dalam semua bahasa, menguasai semua bahasa untuk menjadikan seorang guru itu berkeyakinan dalam orang cakap melakukan pekerjaan dia sebagai seorang pendidik. Okey, yang terakhir adalah hasrat kerajaan untuk melahirkan ramai golongan intelektual dalam negara kita akan dapat dilaksanakan jika penguasaan bahasa Inggeris ini dikuasai dengan baik, dengan jitu oleh semua pendidik. Implikasi yang keempat iaitu berpegang teguh kepada agama. Guru yang berpegang teguh dengan ajaran agama sentiasa mengajar hanya untuk mendapatkan keredaan dan keberkatan semasa hidup di dunia dan juga akhirat. Guru yang mengajar kadar atau sekadar mengajar cukup-cukup makan menunjukkan dia seorang yang tidak mengambil peduli tuntutan yang disarankan dalam agama. Pada poin ini menjelaskan tentang tanggungjawab lah. Tanggungjawab sebagai seorang guru. Untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkat, mestilah seorang guru itu melaksanakan pekerjaan tanggungjawabnya dengan sebaik yang mungkin. Tugas seorang guru ni bukan satu takrif iaitu sebagai kemuliaan, akan tetapi sebagai taklif iaitu sebagai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Yang kedua adalah setiap guru itu perlulah berpegang teguh kepada agama kerana ia secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang guru sedar akan tanggungjawab yang telah diamanahkan sehingga boleh menerapkan nilai-nilai rohani pada murid supaya mempraktikkan ajaran agama dengan baik. Secara jelasnya di sini yang mana tuntutan agama ini perlu dititik beratkan oleh guru dan juga anak pelajar. Yang mana bila mana kita mengutamakan kehidupan ataupun setiap perkara kepada akhirat, justru kehidupan kita di dunia juga akan menjadi mudah. Pemudahkan urusan akhirat, urusan dunia pun akan jadi mudah selari bagaimana kita mempermudahkan kita menerapkan diri kita ke arah akhirat. Jelasan kat sini pentingnya agama ini dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata untuk berfikiran yang mana agama ini hanya untuk ibadat saja. Menuntut ilmu pun merupakan tuntutan fardu ain yang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, secara benar kerana ia juga merupakan tuntutan dalam agama iaitu tatlubul ilma fariidatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajipan bagi setiap muslim. Aplikasi yang terakhir, yang kelima adalah berusaha menjadi contoh teladan yang baik. Ini sangatlah bertepatan dengan FPG yang mana untuk melahirkan guru-guru yang mempunyai contoh teladan yang baik. Iaitu dengan tingkah laku guru adalah contoh teladan kepada para pelajar. Maksudnya kat sini, apa yang guru buat, apa yang guru tunjukkan, apa yang guru pertontonkan kepada pelajar, pelajar terinspirasi dan pelajar ikut apa yang perkara yang baik-baik yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Tanggungjawab guru juga adalah untuk memastikan pembentukan sastra pelajar termasuk pembentukan dan perkembangan dalam aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi supaya apa? Supaya para pelajar ini berupaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bermoral tinggi, harmonis dan juga seimbang. Kita sedia maklum yang mana seseorang pelajar ini jika mana dia berilmu pengetahuan, dia mestilah seiring atau selaras dengan akhlak yang terpuji juga dalam dirinya. Maksudnya kita sebagai guru ni perlu menitik beratkanlah dari segi nilai sasiah pelajar itu. Bukan sahaja fokus kepada pengajaran dan silibus pembelajaran sahaja. Akan tetapi dalam pembentukan sasiah ini juga perlu dititik beratkan oleh para guru. Berikut merupakan analisis komponen standard guru Malaysia SGM ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf di dunia. Saya kongsikan sedikit mengenai analisis ini, iaitu yang pertamanya berkenaan tentang standard. Standard yang pertama, amalan nilai profesionalism keguruan. Standard yang kedua, pengetahuan dan kefahaman. Standard yang ketiga, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Iaitu berdasarkan kepada standard. Yang kedua, asas penentuan standard dan keperluan. Yang mana
perlulah melalui misi nasional, falsafah pendidikan kebangsaan guru, falsafah pendidikan guru, tata susila profesion keguruan, etika kerja Kementerian Pelajaran. Ini merupakan dasar ke arah mencapai standard guru Malaysia. Keperluan yang pertama adalah kelayakan masuk program latihan guru. Ini perlu dititikberatkanlah. Seterusnya, latihan pentaksiran dan penilaian dan juga kolaborasi. Pastinya akan melahirkan guru yang unggul dan mempunyai model insan yang terpuji, dan pastinya akan melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia, melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia. Seterusnya kita akan melihat kepada hubung kait antara falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sebenarnya berkenaan tentang hubung kait ini telah dijelaskan pada permulaan lagi, yang mana
apa yang diperlukan di dalam falsafah pendidikan guru, dasar-dasar keguruan yang diperlukan ini semuanya berlandaskan kepada keperluan FPK, dasar-dasar FPK. Okey, seperti yang dijelaskan, FPK ni adalah merupakan gabungan matlamat, dasar-dasar dan amalan pendidikan yang memfokuskan kepada pembangunan kemanusiaan. FPG pula adalah dasar-dasar yang diperlukan oleh FPK dari segi hasrat yang diperlukan dalam diri seorang guru. Jadi dua perkara ini adalah untuk apa? Untuk menghasilkan perkembangan individu secara menyeluruh, bersepadu, seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Maksudnya, dua perkara ini, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru ini merupakan tunjuk yang utama adalah untuk menghasilkan perkembangan individu itu sendiri. Tak kisahlah daripada falsafah pendidikan kebangsaan itu melibatkan guru dan pelajar, dan falsafah pendidikan guru itu fokus terhadap guru. Guru juga memainkan peranan untuk melahirkan individu pelajar ini ke arah yang lebih baik. Jadi perkara ini adalah merupakan sangat berkait di antara satu sama lain dalam sistem pendidikan di negara kita pada masa kini. Seterusnya dijelaskan lagi berkaitan di antara FPK dengan FPG ini melalui implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan negara. Yang pertama, FPK ini akan menjadi penyumbang terhadap sistem pendidikan negara dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, sukatan pelajaran diubah supaya bersepadu dan terdapat penyerapan nilai murni dalam mata pelajaran yang diajar. Yang ketiga, sikap pendidik itu perlu diubah supaya menjadi lebih profesional agar tugas dapat dijalankan sejajar dengan tujuan dan dasar FPK. Dan yang terakhir, persekitaran pembelajaran juga perlu diubah sesuai agar memenuhi kehendak FPK. Jelaslah dekat sini apa yang diperlukan FPK terdapat di dalam dasar-dasar FPK, manakala sebaliknya. Jadi kita dapat lihatlah perkaitan di antara kedua-dua falsafah ini. Jelas tak? Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru ini sangat berkait di antara satu sama lain untuk menjadikan sistem pendidikan di Malaysia sesuatu yang strategik dan gemilang. Kesimpulannya, jelaslah bahawa FPK dan FPG ini sangat memainkan peranan penting dalam diri seorang guru. Jadi, guru sangat berperanan dalam menalami dan menelusuri berkenaan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Bertemu lagi kita di segmen Bual Bicara Falsafah Pendidikan di masa yang akan datang. Saya Syazwan Jilati memohon maaf jika salah bicara di dalam kongsian pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.